Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, anda bersama saya Carol Hafiz Yunus. Hari ini merupakan hari kedua bagi mesyuarat khas Parlimen yang ke-15 bagi penggal yang kedua hari ini bagi kita membincangkan berkenaan dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ataupun disebut sebagai KSP RMK 12 yang dibentangkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Tapi sebelum kita lanjut kepada aturan urusan mesyuarat yang disediakan pada hari ini, anda sedang menyaksikan kami langsung dari Parlimen di TV1 dan juga di saluran berita RTM, dan juga anda boleh manfaatkan talian yang kami sediakan kepada anda, pautan yang tertera di kaca TV anda ketika ini untuk anda stream secara langsung, dan untuk lebih mudah anda boleh buat turun RTM klik di telefon pintar anda. Baik, aturan urusan mesyuarat hari ini yang tertulis berkenaan dengan menyambung semula perbahasan atas masalah semalam iaitu 11 September 2023, iaitu berkaitan dengan pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12 ataupun KSP RMK ke-12 semalam yang kita siarkan bermula jam 10 pagi. Untuk kita melihat kembali apa yang dinyatakan ataupun disebut dalam perbentangan semalam berkenaan dengan KSP RMK ke-12, di mana temanya iaitu mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi, melibatkan tiga tumpuan utama iaitu memperkukuh kemampanan, kedua membangun masyarakat yang sejahtera, dan yang ketiga menuju negara berpendapatan tinggi. Dan tiga tumpuan utama ini akan disokong oleh 17 anjakan utama di samping 71 inisiatif utama yang digariskan dalam KSP RMK ke-12. Jika kita melihat kembali RMK ke-12 yang telah dibentangkan pada tahun 2021 memperuntukkan sebanyak 400 bilion ringgit Malaysia, dan kini ditambah sebanyak 15 bilion lagi menjadikan jumlah keseluruhan iaitu 415 bilion ringgit Malaysia, dan 1.5 bilion diperuntukkan untuk membasmi kemiskinan tegar dan juga pelbagai perkara lain, antaranya berkaitan dengan penambahbaikan sekolah daif, hospital daif, masalah kesesakan, pendidikan, pendigitalan perkhidmatan, dan juga antara disebut dalam KSP semalam iaitu Akta Tata Kelola dan Sektor Awam akan ditubuhkan. Dan antara lain yang disebut, yang digariskan ataupun menjadi sebagai jajaran baharu dalam KSP RMK ke-12 bagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam berkenaan dengan Hala 7 Transisi Tenaga Baharu ataupun NETR, Pelan Induk Industri Baharu NIMP, gaji progresif iaitu modal gaji progresif, dan juga model ekonomi madani yang telah diluncurkan pada beberapa bulan yang sudah, tata kelola dan sektor awam, dan juga pendigitalan perkhidmatan. Itu antara yang digariskan dalam KSP RMK ke-12 yang berbaki 2 tahun sahaja lagi menuju kepada tahun 2025 sebelum kita melihat kepada rancangan Malaysia ke-13 berikutnya. Antara perkara lain yang turut disebut oleh Ahli Parlimen Tambun semalam berkenaan dengan beberapa projek yang telah diluluskan sebelum ini namun masih belum dilaksanakan dibatalkan serta-merta, dan juga pertambahan sebanyak RM15 bilion ini adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan kehendak pembangunan dan juga perkhidmatan yang diperlukan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang berbaki 2 tahun iaitu akan habis ataupun tamat pada tahun 2025. Rancangan Malaysia ke-12 ini telah pun bermula pada tahun 2021, diikuti 2022 dan kini 2023, maka sudah pun bermula KSP ataupun kajian separuh penggal ini. Maka hari ini Ahli Dewan akan menyambung semula perbahasan atas masalah yang kita nyatakan ini untuk kita melihat kepada adakah mungkin keperluan-keperluan untuk melihat kembali perjalanan ataupun penjajaran KSP ini untuk memenuhi kepada setiap kumpulan yang disasarkan, khususnya beberapa target ataupun capaian utama iaitu membasmi kemiskinan tegar, menghapuskan rasuah, meningkatkan kualiti pendidikan, memartabatkan sistem kesihatan dan sebagainya. Jadi kita sudah pun bersedia di Dewan Rakyat, kita teruskan saja untuk sesi perbahasan. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Peraturan mesyuarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita. Peraturan mesyuarat. Sebentar Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Yang di-Pertua, semalam kita telah membawa 18.1 peraturan mesyuarat, dan selepas itu Yang Berhormat Speaker telah memaklumkan kepada Dewan ini dan juga kepada dunia, sebab dunia telah mematikan kita bahawa dibenarkan
pembentangan dibuat bukan untuk dibahas kerana 18.1 telah pun ditolak. Maka selepas pembentangan RMK 12, kerajaan akan membenarkan untuk kita membentangkan. Tapi malangnya Yang Berhormat Speaker telah bangun dan memaklumkan bahawa hari ini mesyuarat bermula jam 10 pagi. Jadi saya telah membawa semula usul itu bersama dengan Macang, dan jadi kalau itu Yang Berhormat benarkan, kami nak bentangkan sedikit kenapa 18.1 perlu disegerakan. Kerana untuk kepentingan orang ramai. Teruskan, Yang Berhormat. Kerusi ini terlampau rendah untuk saya. Kursi nak patah, ya Allah Tuanku. Selamatkanlah speaker. Tak ada. Stand up. Teruskan, Yang Berhormat Rao. Stand up. Lain macam kursi. Kalau speaker sudah berada zon selamat, saya boleh sambung. Silakan. Ya, Yang Berhormat. Jadi sekarang ni saya bawa balik bahawa 18.1 ini bukan kami memang nak bawa, tetapi kami rasakan ianya perlu dibincangkan sebab semua rakyat Malaysia membuka mulut. Parti-parti politik membuka mulut. DAP membuka mulut. Bukan, dia kata dia salahkan apa tu AG, bekas AG dia kata. Dengan komen. Jadi semua termasuk parti muda PKR, semua pihak buka mulut dan peguam-peguam kanan di negara ini membuka mulut supaya AG bagi penjelasan tentang kenapa kes ini digugurkan. Jadi selalunya kes Prima Pasir ini adalah kes yang telah dibuktikan dengan sepenuhnya bahawa ianya ada kes. Maka dengan itu pihak yang didakwa kena buat pembelaan. Tiba-tiba AG tarik balik. Jadi AG tahu bahawa dia telah menghabiskan masa 4 tahun. Duit rakyat habis 4 tahun membicarakan kes ni. Kalau dia tahu kes ni tak berat dan sebagainya, tarik daripada awal. Bukan membicara 4 tahun sehingga rakyat tu tunggu-tunggu apa yang patut terjadi, kemudian ditarik balik. Banyaklah kes yang berulang bersama ditarik balik. Ada yang melompat-lompat gembira ditarik balik, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting, kes ni kita perlukan penjelasan. Sekarang ni kita nak dengar daripada AG, apakah hala tuju kes ni sekarang. Dia bagi sebelah alasan, tapi tidak ada hala tuju. Kita nak tahu hala tuju. Ni rakyat Malaysia ni semua setuju, tapi tak berani meluahkan rasa negara biasa kerana perkara itu boleh menyebabkan kedudukan mereka terancam. Jadi Yang Berhormat Speaker, yang dikasih, kita minta supaya AG bagi penjelasan tentang hala tuju kes ni. Saya setuju dengan Menteri Undang yang cantik molek ni. Menteri Undang semasa Perhimpunan Agung UMNO berkata, kalau kita nak lantik seusaha bahagian, ketua bahagian nak lantik seusaha bahagian, dia mesti lantik orang dia. Jadi kalau nak lantik AG mestilah orang kita. Jadi AG orang kita ni lah. Yang Berhormat, direct to the point, 30 saat. Duduk lepas tu. Mana saya pernah pergi bencong, saya seorang yang straight. Yang Berhormat, jadi saya nak beritahu Yang Berhormat, saya bagi contoh di antaranya sebab kita bimbang AG ini dipengaruhi oleh kerajaan. Semua pihak mencadangkan supaya pendakwaan dan AG ini diasingkan. Ini benda-benda yang saya akan masuk dalam ucapan saya. Tetapi untuk 18.1 ini Yang Berhormat, kita perlukan penjelasan. Termasuk cerita penjelasan tentang kes Cradle yang melibatkan 50 kes. Yang Berhormat, ini bukan sesi. Ya. Jadi sekarang 18.1 kita bawa ni, kita minta AG 18. Okey. Sila kaitkan 18 sahaja, jangan buang masa majlis. Okey. Setengah minit sahaja. Ataupun Yang Berhormat, penolakan yang dibuat oleh speaker ini bukan kerana alasan. Kata penolakan ni kerana ketua majlis minta supaya benda ini tidak dimasuk dalam senarai. Hanya ketua majlis. Sepatutnya speaker memberi alasan kenapa dia menolak 18.1. Bukan kata ketua majlis kata tak masuk dalam senarai. Itu tidak cukup. Kami ahli parlimen Yang Berhormat, ahli parlimen yang telah dizalimi dengan dahsyatnya di Malaysia ni, iaitu tidak diberi peruntukan. Yang dapat peruntukan pun jangan lupa bahawa kamu dapat peruntukan dan kami sengsara, kami akan berdoa kepada Allah supaya kezaliman ini. Semalam bukankah Yang Berhormat, Yang Berhormat, semalam Tuan Speaker telah membuat keputusan Yang Berhormat, Arau, duduk cukup.
Ni, Keputusan telah dibuat. You jangan menyebut Apa orang. kelirukan? Kedua-dua yang berhormat, duduk. Duduk yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau, duduk. Duduk yang berhormat. Yang berhormat Arau. Undak diam. Yang berhormat Arau, saya tambah setengah minit lagi. Okey. Kalau tak habis juga amaran pertama. Saya punya prinsip, kali ketiga saya akan buang daripada Dewan ni. Yang Hormat bagi amaran saya macam bagi kat Ulu Langat. Lalu Langat dah 100 kali tak keluar. Yang berhormat, Okey, akhir sekali Yang Hormat. Ulu Langat kebal. Saya ingin minta supaya Arau, Ulu Langat kebal. Apa? yang berhormat, Ulu Langat, kalau nak bercakap berdiri ya. Peraturan. Kebal tak boleh apa, kebal. Yang berhormat, cukup. Okey. Yang Hormat setengah minit, Yang Hormat saya akan pegang pada setengah minit. Saya minta kerajaan meletakkan hala tuju kepada 47 kes ini, sama ada kerajaan nak tarik terus ataupun kerajaan nak dakwa semula dan sebagainya, ataupun kerajaan pegang kepada prinsip menteri yang telah katakan pelantikan AG itu dibuat oleh orang kita. Baik, Maka orang kita telah dibagi arahan. Dan saya nak ucap tahniah kepada Muar. Hero rakyat Malaysia sekarang ialah Muar. Mana Muar? Yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau. Yang berhormat Arau. Saya rekodkan amaran pertama. Duduk. Hero rakyat Malaysia ialah Muar Syed Saddiq. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar, yang berhormat Macang. Ya, Tuan Ketua. Kita dalam ruang merujuk kepada lingkup sebentar yang berhormat saya bercakap. Kita dalam ruang lingkup majlis ya. Kita bercerita pasal undang-undang, kita berdebat pasal undang-undang, tapi yang berhormat sendiri di kalangan baik di sebelah kanan atau kiri, banyak peraturan majlis ni dilanggar. Faham apa maksud saya itu? Ya. Yang baru penggal pertama tu saya berharap dah hampir 9 bulan, lebih arif dan ada yang dah 5-6 penggal nak masuk, masih lagi buat-buat tak faham. Ya. So I draw the line. Ya. Okey, yang berhormat macam apa hendak dicakap, adakah berkaitan dengan peraturan? Jika dengan peraturan saya layan. Jika tidak, duduk. Peraturan 18.1 juga seperti mana yang Arau semalam kami berbincang dengan Tuan Yang Dipertua dan beliau telah memberi kelonggaran ruang untuk dibahaskan selepas pembentangan RMK ke-12. Tapi speaker tidak mungkiri janji kepada kami. Jadi apakah petua daripada Tuan Yang Dipertua agar perkara ini dapat diberikan ruang juga, sebab rakyat bertanya kepada kami, perlukan jawapan dalam Dewan Rakyat ini berkenaan dengan kes yang disebutkan tersebut. Jadi apakah pandangan Tuan Yang Dipertua, mungkin ada kamar khas ataupun sesi khas budi bicara Tuan Yang Dipertua. Ini institusi demokrasi kita, rakyat berhak tahu. Jadi minta pandangan daripada Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Macam. Memberi ruang saya untuk menyekolahkan semua yang berada di dalam ni. Okey, peraturan berkaitan pembentangan atau menentang sesuatu isu yang telah diputuskan dalam mahkamah, dalam Dewan, kita boleh bagikan kepada usul-usul di bawah 18, 17 dan 27. Jika itu tidak mencukupi, anda yang berhormat semua boleh pergi kepada 43, peraturan 43. Very clear, amat jelas. Keputusan siapa yang duduk di sini mengerusikan majlis ini adalah muktamad. Tetapi membeli kelonggaran. Fasa ini pun dengar ya. Keputusan pengerusi adalah muktamad. Walau bagaimanapun kecuali dengan mengeluarkan usul sendiri. Kerana itu usul demikian itu tidak dikenaki dikeluarkan pemberitahuan lebih dari 2 hari terlebih dahulu. Bermaksud jika apa-apa keputusan yang diputuskan oleh pengerusi di sini, you ada option. 17, 18, 27, 43 bahagian itu, dan jika ada kaitan juga 36 spesifik kepada isu yang dibangkitkan di dalam dewan ini. Very simple. Yang berhormat macam penghujungnya kan? Yang berhormat. Nampak tu kan? Yang berhormat. Sebentar, satu-satu. Ramai ni. Okey. Yang berhormat Beruran.
Kita akur Yang Berhormat peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat 18.8 usul yang tolak dikemukakan dan tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh dibaca dalam majlis mesyuarat. Kita akur, kita faham 18.1. Tetapi insiden semalam berbeza kerana speaker menjanjikan kami di blog kami bahawa usul Yang Berhormat Machang itu akan di-deal with, akan diambil perhatian oleh speaker selepas pembentangan rancangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu merupakan discretion yang dibuat oleh speaker, mungkin menggunakan peraturan mesyuarat 100 yang tidak termaktub di dalam peraturan mesyuarat. Maknanya ada janji, ada komitmen daripada speaker. Sebab itu kita bangun semalam dan bangun hari ini kerana ada komitmen yang dibuat oleh speaker terhadap usul yang dibuat oleh Machang. Itu isu Yang Berhormat. On our side kita akur kepada peraturan mesyuarat, kita faham peraturan mesyuarat. Tetapi parlimen kita ini juga bergerak atas landasan convention dan kebiasaan yang dibuat oleh parlimen ini. Jadi ada perkara yang tidak termaktub kita lakukan melalui convention. Ahli parlimen yang berada di sebelah sana, yang duduk berada di sini sebelum itu juga melakukan convention. Perkara yang ditolak di dalam kamar dibawa dan diusul dibangkitkan semula oleh Yang Berhormat untuk perhatian semula oleh Yang Berhormat. Itu merupakan convention. Jadi tidak ada pelanggaran. Tidak ada ketidakpatuhan kami, tetapi melalui kepatuhan dan juga discretion yang dibuat oleh speaker. Sebab itu kita menuntut bahawa speaker harus laksanakan komitmen semalam. Tetapi apa yang jelas semalam, speaker menggunakan teks yang telah disediakan untuk menangguh mesyuarat dan tanpa menghiraukan komitmen yang dibuat lebih awal. Itu isunya Yang Berhormat. Kami patuh tentang peraturan mesyuarat dan kami faham peraturan mesyuarat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Yang Berhormat Beluran, saya sebentar bagi saya selesaikan satu-satu. Perkara yang sama ya Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya prefer one by one. Jadi dengan jelas. Kalau tidak cacah merbah. Okay. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Beluran kerana melihat Yang Berhormat Beluran punya rekod sebagai timbalan speaker amat cemerlang. Ya. Itu saya tak boleh nafikan. Banyak yang saya belajar pun daripada apa yang Berhormat Beluran bawa dahulu. Saya lihat lama-lama punya handset dan sebagainya. Yes, I agree. There is a certain, amount of convention to be taken into consideration. Tapi kita tak boleh melihat perkara itu on the whole at a certain extent. Kita kena lihat sesuatu kes yang apa berlaku pada semalam. Apa ya? Ya, saya berada di dalam dewan, di kerusi ujung sana. Saya lihat apa yang berlaku semalam, dia ada komitmen speaker Dewan Rakyat untuk mendengar apa yang dibangkitkan. Walaupun sebagaimana Yang Berhormat kata convention. Saya ambil convention mahkamah ya. Kita belajar, kita timbang, ambil dan sebagainya. The onus of the person yang membawa sesuatu isu itu hendaklah bebannya atas orang yang membawa isu itu. Saya melihat yang speaker setelah habis Yang Berhormat Tambun berucap, there was nobody bringing up, nobody standing up. Yang Berhormat Machang, Yang Berhormat Syaidan, maaf, dengan izin, Yang Berhormat Arau telah tidak bangun. Saya melihat bila Yang Berhormat, yang speaker mengangkat mallet ini, dan pop, that's the end of the time. Walau bagaimanapun, saya tak nafikan, there is still leeway dan pintu. Selepas saya ini, Yang Berhormat speaker sendiri akan mengungsikan majlis. Ya? Dan sebentar, bagi saya selesai dulu. Saya memberi ruang untuk yang lain bercakap. Saya sebagai pengurusi yang mengungsikan dewan ini lebih berhak. Ya? Yang Berhormat Kota Baru, seorang peguam, terkenal dan saya tahu. Sebentar Yang Berhormat. Dah hilanglah punca saya nak bercakap. Okey, baik. Apa yang saya nyatakan tadi, kalau sinopsis dengan apa yang saya lihat semalam, penolakan dua usul Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Machang telah dihantarkan pada 11 hari bulan, ini kronologinya, telah dijawab. Yang Di-Pertua Dewan telah menolak, dan berikutan itu pada pagi ini, pada hari semalam juga, satu usul juga di bawah 18.1 telah diusulkan kepada yang Di-Pertua Dewan, dan masih saya dipahami belum lagi apa-apa keputusan yang telah dibuat atas usul 18.1 Yang Berhormat Arau.
Dengan sedemikian, lebih afdal sebentar lagi 11.30 yang berhormat yang diputus sendiri akan penguruskan majlis. You get a clear picture of it dengan izin. Ya. Okey, yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Ketua. Saya begini saja. Apa yang berlaku semalam dan apa yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah penolakan satu usul di bawah 18.1. Jelas. Daripada Machang dan juga daripada Arau. Isunya, terutama saya lah sebagai Ketua Whip PN, saya diberitahu oleh kedua-dua orang ahli parlimen saya bahawa sebelum persidangan bermula semalam, kedua-dua mereka telah dijemput oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker ke bilik beliau. Tan Sri Speaker menjanjikan walaupun usul ditolak, mereka akan diberi peluang untuk membentangkan usul di dalam Dewan ini. Sekali lagi, semasa Tan Sri Speaker duduk di atas sana, menjanjikan perkara yang sama. Tuan Yang Dipertua, walaupun demikian, saya sendiri bertanya, mungkin Tuan Yang Dipertua lihat semalam, saya bertanya atas asas apa dibenarkan kedua-dua ahli parlimen ini membentangkan usul yang telah ditolak. Tan Sri Speaker menjawab dengan jelas, itu discretion saya. Kami hormat, itu discretion the presiding judge, presiding officer di sana. Tapi isunya kenapa selepas dijanjikan tidak ditunaikan? Secara selamba saja Yang Berhormat Tan Sri Speaker mengetuk tukulnya dan menangguhkan Dewan. Apa lagi yang boleh kami buat? Jadi itulah isu pada pagi ini. Sama ada pembangkang diberikan peluang lagi. Sebenarnya suara pembangkang bukan saja suara pembangkang, tapi kami yakin suara rakan-rakan kami di sebelah sana. Pasir Gudang tentulah orangnya tak ada di sini, tapi telah menyuarakan di luar sana bekas pengurusi bersih, pres antarabangsa, CNN, Reuters dan sebagainya membangkitkan usul ini, isu ini. Jadi itulah kami mencadangkan supaya walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan AG tidak boleh hadir ke parlimen ini, tapi dalam Standing Order 21 Yang Berhormat Tuan Speaker jelas mengatakan pertanyaan-pertanyaan bolehlah diarahkan kepada menteri-menteri berkenaan dengan sama ada rang undang-undang atau usul. Itu biasa saja. Menteri Undang-Undang menjawab perkara-perkara berkaitan dengan AG dan juga dengan judiciary. Biasa saja. Saya pernah berada di sana dulu. Yang Berhormat Menteri Undang-Undang Cukup Arif dengan perkara ini boleh memberi jawapan apa yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen untuk kepentingan rakyat jelata di sana yang berhormat Tuan Yang Dipertua. Itu yang menjadi main concern kepada pihak pembangkang. Itu yang kami nak jelaskan pada hari ini supaya diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Kota Baru. Clear, amat jelas. Tapi Yang Berhormat Kota Baru dan Yang Berhormat ada di dalam Dewan ini, mens rea and excess rea, satu perspektif yang kena diambil maklum. Seseorang, saya tidak boleh baca apa yang dalam hati niat Yang Berhormat Kota Baru. Saya tidak boleh fikir dan tahu apa yang terbuku dalam hati-hati Yang Berhormat dalam Dewan ini. Jadi, untuk interpretasi yang lebih jelas, pukul 11.30 yang diputus sendiri akan naik. Jadi, tidak ada kegagalan itu boleh dijelaskan dalam Dewan ini. Yang diputus sendiri akan menjawab. Ya. Jadi, saya mencadangkan kita teruskan dengan urusan kita sebagaimana ditetapkan di peraturan 11 dalam bracket 3 dalam bagi mesyuarat khas dalam Dewan ini. Baik, Yang Berhormat pandang jika peraturan saya jawab. 36.3. Baik. Saya kemarin bila dibangkitkan, kita nak menjaga nama baik Tan Sri Speaker. Bila dia menolak perkara 18.1, tanpa alasan itu dah habislah. Dia tak perlulah berjanji, okey nanti selepas pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saya akan bagi untuk bahas. Tak perlulah bila dah reject. Jadi apabila dia berjanji, rakyat melihat seluruh Malaysia. Melihat seluruh Malaysia. Jadi bila dia berjanji, tiba-tiba bila habis saja pembentangan, dia terus tutup tanpa beri kebenaran kami untuk bangkit dah. Jadi ini kita tak maulah melihat bahawa Tan Sri Speaker ni mewakili kerajaan. Saya tak maulah kata pembohong, tapi rakyat sedang melihat.
Ini yang kita bangkitkan perkara ini. Jadi kita tak mau negara Datuk Speaker, ini perkara yang sama sudah dibangkit banyak kerajaan kali. kita tak Datuk mau. Speaker. Ini saya punya floor. Kota Melaka. Ya, Terlalu Kota Melaka banyak masa telah dibazirkan. Soal 25 minit. sebab Perkara yang sama, Yang berhormat, Datuk Kota Speaker, Melaka. I rasa sudah cukup Yang masa berhormat. diberikan kepada pembangkang, sudah cukup. Yang berhormat Kota Melaka duduk. Yang berhormat Kota Melaka dah berubah sebab Setiau Yang Sagung, lain, sebentar. Setiau Sogong. Saya bercakap dulu. Dengar yang berhormat pandang. Dengar ya. Di dalam Dewan ni, siapa mengurusikan prerogatif akhirnya adalah beliau, Kota Melaka. Ya, saya faham dan saya ambil kira. Saya akan cuba berlaku seadilnya dalam Dewan ini untuk kepentingan semua. Ya, kita tak nak kemelut ni berpanjangan. Jika ini berterusan, urusan majlis, urusan rakyat akan tertangguh. Ya, beri ruang. Okey, habis ya. Sikit, tolong. Sikit lagi sebab tu apa ni Kota Melaka dia risau sebab Tolong habiskan. Setiau Sagung DAP sendiri menyebut AG perlu memberi penjelasan isu yang telah dibicarakan di seluruh Malaysia. Jadi saya nak jaga nama baik Tan Sri Speaker. Bila dia berjanji tiba-tiba dia nafikan. Saya tak maulah kata Speaker ni mewakili kerajaan pembohong. Yang berhormat. Itu sajalah saya nak bagi tahu. Jadi kita mintalah penjelasan daripada kerajaan bahawa kenapa. Datuk Speaker, saya mohon pendang tarik balik kerajaan pembohong. Ini satu niat jahat dan di bawah 36(6). Saya katakan saya tidak mau Datuk katakan Speaker, kerajaan pembohong. suruh pendang. Yang berhormat kedua-duanya nanti dulu ya. Yang berhormat pendang duduk. Masa yang berhormat pendang dah saya beri ruang. Saya beri sekarang ini kepada yang berhormat. Yang berhormat. Ya. Datuk Speaker, saya rasa berdasarkan kepada standing order 36(6), sesiapa ahli majlis tidak boleh bersangka jahat dan juga berniat jahat dan bersangka jahat. Tadi pendang kata kerajaan pembohong. Sebenarnya kita tahu bahawa ini adalah jurisdiction dan discretion AG. Dan kita mahu bahawa kerajaan boleh bahas, no problem. Ya, siapa-siapa boleh bahas, boleh bawa usul, tetapi akhirnya adalah kerajaan akan jawab. Jadi pendang sekarang jam the gun, ya, kata kerajaan pembohong. Saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak betul. Saya mohon Speaker, mohon pendang tarik balik. Ini sangka jahat. Terima kasih, Speaker. Speaker. Terima kasih yang berhormat Abang Baru. Satu isu situ. Nampak gaya kita pagi ini menyelesaikan isu saja. Belum lagi masuk ke dalam sesi perbahasan. Saya akan limitkan yang berhormat mualas. Lepas ini tidak ada lagi ya. Berkaitan peraturan mesyuarat. Terima kasih. Saya tidak Tan Sri, mahu saya perlu jawab. Diambil. Tan Sri, Datuk Sri, saya tak kata. Yang Saya berhormat tidak pendang. kata kerajaan pembohong. Saya tak Yang kata. Saya berhormat tidak pendang. mengatakan. Yang berhormat pendang, saya faham. Okey. Duduk. Sedikit. Cuma saya perlu jawab. Sebab saya akan buat keputusan. Yang berhormat Kota Melaka, saya akan buat keputusan. Hold on. Hold the horse. Kejap. Terima kasih, Speaker. Saya perlu jawab. Last. 36(6) mengatakan seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Kita tidak menujukan kritikan ke atas seorang ahli, tetapi ke atas kerajaan secara keseluruhan. Kerana realitinya, ini adalah pembohongan terbesar peringkat nasional. Sebelum kata nak lawan rasuah, takkan gugurkan kes, akan penjarakan kleptokrat. Hari ini membebaskan mereka. Tangan kiri lawan. Yang berhormat, get to the point. Direct to the point. Saya tidak mahu buang masa dah. Itu Ya, pasal itu poin saya, Datuk Speaker. yang berhormat, Ini bukan dengar saya bercakap dulu. Ya. Isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak sebelah kiri, rata-rata 99% berpusing benda yang sama. So last, yang berhormat, Muar 30 saat, I will close saya tutup speaker dan saya akan terus dengan perbahasan. Please. Terima kasih, Speaker. 30 saat saja. Sebab tu saya perlu betulkan. Kalau kita di dalam Dewan ini dibisukan mulut, tidak boleh mengkritik kerajaan tanpa sangka jahat, bagaimana kita ingin bicarakan soal rakyat? Walhal, pada tahun 2015, Speaker,
70 ahli parlimen di dalam dewan ini sendiri di blok pembangkang yang ingin bicarakan soal keputusan hakim di mahkamah. Sebelum itu, keputusan 1MDB, serangan ke atas peguam negara, semua boleh mereka bangkitkan. Kini bila berada di kedudukan kerajaan, hipokrit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Okay. Terima kasih Yang berhormat. Kita lihat last ni dua perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang berhormat tadi. Yang pertama berkaitan Kota Melaka tadi kan? Yes. Di sebelah kerajaan tadi, Kota Melaka. Bayan Baru. Bayan Baru, okey. Beginilah, saya memutuskan sedemikian. Jika analogi itu secara umum tidak perlulah menarik balik. Unless spesifik. Habis ya. Sekarang kita pergi kepada Yang berhormat Muar. Ya. Sebagaimana saya nyatakan tadi, kalau benda itu spesifik kepada yang saya sebut, Yang berhormat Kota Baru, Yang berhormat Arau, then it's going to be, then is it specific. Kalau secara umum masih boleh diterima. Okey, baik. Kita terus kepada urusan majlis mesyuarat, aturan majlis mesyuarat. Ya. Yang berhormat Arau, kita diberi tanggungjawab. Yang berhormat Arau diberi tanggungjawab untuk mewakili Arau. Saya diberi tanggungjawab untuk mengurusikan. InsyaAllah saya akan laksana sebaik mungkin. Baik. Perbahasan telah disenaraikan sejumlah 4 orang ahli parlimen untuk berbahas. Ya. Saya akan bacakan hanya ke nombor 15. Ya. 40 saja yang berbahas dalam senarai saya ini. Ya. Jika ada tambahan, tolong forwardkan ke pejabat SUDR untuk ditambah. Ya. Tapi apa yang ada pada saya ini adalah 40. Pagi ini saya akan baca 15 sahaja. Ya. Dan kemudiannya pengurusi berikutannya akan menyambungkan. Baik. Pembahas pertama, Yang berhormat Larut Ketua Pembangkang diberi masa 1 jam. Kedua, sebentar Yang berhormat, bagi saya baca senarai itu. Keberikutannya Yang berhormat Titi Wangsa, penyokong kerajaan 30 minit. Dituruti oleh Yang berhormat Bacok, Yang berhormat Kota Melaka, Yang berhormat Pasir Mas, Yang berhormat Bayan Baru, Yang berhormat Macang, Yang berhormat Puncak Alam, Yang berhormat Kuala Terengganu, Yang berhormat Air Hitam, Yang berhormat Sek, Yang berhormat Kuala Selangor, Yang berhormat Indra Mahkota, Yang berhormat Bruas dan nama ke-15. Yang di-Pertua Speaker, pembetulkan bukan Puncak Alam, Puncak Borneo. Baik. Maaf, Yang berhormat Borneo. Puncak Borneo, sorry. Ya. Akhirnya ke nombor 15 Yang berhormat Al-Ustaz dan akan dituruti dengan nama-nama berikutannya sebagaimana diisytihar oleh pengurusi. Ya. Dengan itu disilakan Yang berhormat Larut untuk memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua yang membenarkan saya untuk membahas apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun semalam. Saya ingin memulakan ucapan kali ini dengan mengambil ibrah daripada kitab suci Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 26 dan ayat 54. Mafhumnya, naik turun atau jatuh bangun sesebuah kerajaan itu adalah dalam rahsia dan kekuasaan penuh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Begitulah juga kemampuan manusia dalam merancang amat terbatas kerana sebaik-baik perancang adalah Tuhan sekalian alam. Hari ini Perikatan Nasional memiliki
74 ahli parlimen dan 208 ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat persekutuan serta negeri. Jumlah ini membentuk suatu blok suara yang besar dan kukuh dalam sistem demokrasi di Malaysia. Jika dicampur undi sewaktu PRU 15 dan PRN 6 negeri baru-baru ini, seramai lebih 8 juta pengundi telah memilih Perikatan Nasional dan sokongan besar rakyat ini, saya percaya ianya diberi secara jujur dan ikhlas. Justru pada kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pengundi yang telah mengundi calon-calon Perikatan Nasional. Ia juga telah menyaksikan Perikatan Nasional menang besar di Terengganu, Kedah dan Kelantan. Manakala peningkatan sokongan yang amat hebat, dahsyat di Selangor, Pulau Pinang serta Negeri Sembilan. Jadi pada keseluruhannya, Perikatan Nasional menang 146 kerusi DUN daripada keseluruhan 245 kerusi DUN yang dipertandingkan. Sokongan ini membuktikan majoriti rakyat kukuh serta yakin dengan Perikatan Nasional. Gelombang yang diperlihatkan melalui kertas undi, khususnya dalam kalangan orang Melayu, jelas memperlihatkan bahawa rakyat mahukan perubahan. Rakyat mahukan kerajaan yang lebih responsif. Rakyat mahukan kerajaan yang mahu melihat kepada isu-isu yang dihadapi dan juga yang paling penting, tiada siapa boleh menafikan bahawa segala ini ditunjukkan oleh rakyat adalah merupakan referendum rakyat dalam pilihan raya baru-baru ini. Walau bagaimanapun ini tidak akan melalaikan kami. Keluarga besar Perikatan Nasional akan terus menjadi payung yang peka dan cakna kepada setiap denyut nadi serta keluh kesah rakyat. Setiap permasalahan rakyat juga merupakan perjuangan Perikatan Nasional. Parti ini mengutamakan agenda rakyat bagi membela masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Perikatan Nasional akan kekal istiqamah dan gagah dalam menjulang obor perjuangan suci demi agama, bangsa dan negara tanpa dibezakan dengan batas warna kulit maupun kaum. Kami akan buktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Perikatan Nasional ini syarat dengan roh perjuangan yang murni. Nilai kepimpinan kami berteraskan amanah dan integriti. Laksana kata pantun Melayu, bangsa Melayu, bangsa beradat. Pekerti mulia, tinggi magnifat. Perikatan Nasional menjunjung daulat, tempat rakyat saling muafakat. Tuan Ketua, menyusuri titian masa dalam episod bersilih berganti semenjak 6 dekad yang lalu melalui 12 rancangan Malaysia, kita harus jujur mengakui bahawa negara telah menempa dan mencipta pelbagai cerita kejayaan yang boleh dibanggakan. Malaysia pada waktu pentadbiran lalu berada pada jajaran yang betul serta kukuh. Satu hal yang harus difahami baik-baik, bahawa setiap dasar
Setiap wawasan dan setiap satu rancangan adalah tali temali yang saling kait-mengait dan lengkap melengkapi antara satu sama lain secara konsisten. Dasar kerajaan tidak boleh terpisah dengan dasar-dasar sebelum ini. Perlu ada kesinambungan dan nilai istiqamah walaupun berbeza pegangan politik demi untuk memastikan negara kekal berada pada landasan tepat untuk menuju ke matlamat yang sama. Kita tidak mahu sesuatu yang boleh menyebabkan kita semua ini confused. Dalam Dewan semalam saya melihat apa yang diberikan kepada kita melalui rancangan Malaysia ke-12 sebagai contoh. Malaysia madani, mampan, sejahtera, berpendapatan tinggi. Alhamdulillah, perkara yang baik yang perlu kita semua berikan ucapan tahniah kerana buku ini mengiktiraf akan konsistensi yang harus kita lakukan melihat kepada rancangan yang telah pun kita bentangkan pada rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Saya ucapkan tahniah. Tetapi yang saya rasa terkilan sedikit adalah apabila mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, di mana istilah-istilah yang digunakan? Contohnya, tema jadi tumpuan. Dalam buku ini tema. Tapi dalam ucapan jadi lain. Jadi ketika itu kita tercari-cari. Tak apalah. Yang Amat Berhormat Tambun ni dia expert dari penggunaan bahasa. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabas. Tapi jangan kelirukan sehinggakan buku mana yang harus kita lihat, yang harus kita gunakan. Ya? Good buku ini kan? Alhamdulillah, kitab yang sama, bahasa yang lain-lain. Jadi saya nak sambung bahawa dalam hal ini saya merasakan kajian separa penggal yang dibentangkan Yang Amat Berhormat Tambun semalam adalah bertujuan untuk menilai sama ada sasaran awal rancangan Malaysia ke-12 dicapai ataupun tidak. Sekiranya terdapat keperluan beberapa penyesuaian serta penambahbaikan, boleh kita laksanakan. Contohnya, kita perlu tegaskan bahawa kajian separa penggal tidak boleh bersifat seolah-olah mahu mengubah keseluruhan hala tuju rancangan Malaysia ke-12. Jika ini yang cuba dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ini, ia akan menimbulkan suasana haru biru khususnya kepada anggota penjawat awam yang bertindak sebagai badan pelaksana. Tambahan pula data-data yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun yang memperlihatkan pencapaian memberangsangkan ekonomi negara sehingga 2022. Itu berlaku sewaktu zaman pentadbiran Perikatan Nasional yang digarap berpandukan Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Yang Amat Berhormat Tambun sebut dalam tempoh 2 tahun pertama rancangan Malaysia ke-12, yakni dari tahun 2021 hingga 2022, negara mencatatkan pertumbuhan purata KDNK 5.9% tahun. Alhamdulillah. Manakala 90% daripada 175 sasaran telah mengikut jadual, dengan 31% daripadanya telah mencapai sasaran. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahawa apa yang dilaung-laungkan, yang dikatakan dulu tak betul, macam-macam tak betul tu, tetapi dari segi fakta kan, dari segi fakta
Ini membuktikan bahawa ekonomi negara terletak di landasan yang tepat dalam pemerintahan kerajaan yang lepas. Pendapatan negara kasar PNK per kapita juga lebih tinggi, iaitu 52,968 pada tahun 2022 berbanding 42,838 pada tahun 2020. Begitu juga dengan kadar pendapatan rakyat yang bertambah baik, di mana pendapatan purata bulanan isi rumah meningkat kepada RM8,479 pada tahun 2022 berbanding RM7,901 pada tahun 2019. Malahan pada tahun 2022, ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang 8.7%. Afsal tak tahu. 8.7%. Saya ulang. Kami sekarang ni dah mula mengikuti apa yang Yang Amat Berhormat Tambun suka. Saya ulang, pada tahun 2022, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang 8.7%. Sekaligus pencapaian terbaik dalam kalangan negara Asia Tenggara mengatasi Vietnam yang mencatatkan pertumbuhan 8.02%, Filipina 7.6%, Indonesia 5.01% dan Singapura 3.8%, Thailand 3.4%. Minta pencerahan sedikit, Bayan Baru. Ini semua adalah data yang diperolehi sewaktu pentadbiran Perikatan Nasional. Larut, jangan aku angkat baku sendiri. Tiada kita tahu bahawa ekonomi ini daripada low base. Yang Berhormat Bayan Baru ini floor Larut. Ya. Minta pencerahan sikit, Larut. Larut, jangan aku angkat baku sendiri, ya. Kita tahu bahawa low base itu 2020. Duduk Yang Berhormat Bayan Baru, floor Larut. Kalau dibenarkan oleh Larut, then is your floor, dengan izin. Tuan Tua, ini semua adalah data yang diperolehi sewaktu pentadbiran Perikatan Nasional. Maknanya tiada mana-mana pihak boleh menidakkan kebolehan serta kejayaan Perikatan Nasional dalam mentadbir negara dan mengurus ekonomi Malaysia. Tak apalah, Yang Amat Berhormat Tambun mungkin berat. Ada ke kerajaan sebelum ni kerajaan Perikatan Nasional? Tapi fakta... Ada ke kerajaan sebelum ni kerajaan Perikatan Nasional? Yang Berhormat Tambun minta izin dulu pada Larut. Tapi ini fakta dan tetap fakta. Soalnya, jika kerangka ekonomi yang disandarkan kepada dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 itu boleh mencapai kejayaan, mengapa dasar tersebut dihapuskan? Ini soalannya. Tak apalah kalau kita contohlah apabila rumah teguh dan kukuh kita telah pun bina, akan lahir perasaan selamat dan seterusnya menerbitkan rasa kasih dan sayang. Begitulah juga dengan suara hati dan denyut nadi rakyat. Mereka mahukan kestabilan dan kemakmuran ekonomi yang berpanjangan.
Saya umpamakan Malaysia sebagai sebuah rumah yang ingin kita bina. Rumah yang teguh demi masa depan rakyat. Biarlah rumah ini kekal berdiri walau apa bencana yang melanda sekalipun. Tiangnya kukuh dan diperbuat daripada bahan yang kuat dan padu. Kita tidak boleh membina rumah Malaysia ini dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang rapuh. Polisi merupakan tiang, dan tiang yang teguh itu adalah sesuatu yang boleh digunakan oleh semua, tak kira sama ada kerajaan dulu ataupun sekarang. Jika contoh polisi atau dasar wawasan kemakmuran bersama itu baik, apa salahnya kita teruskan? Sebab itu sasaran yang ditetapkan kerajaan dalam dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 ini, perincian mengenai pendekatan yang disebut dan dinyatakan secara jelas satu persatu. Pada saya, semalam apabila Yang Amat Berhormat Tambun sebut kerajaan telah menaikkan siling perbelanjaan RMK ke-12 sebanyak 15 bilion ringgit, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 415 bilion ringgit. Pada saya ini baik kerana dia memberikan satu harapan. Tapi yang pentingnya adalah aspek takbir urus yang dipendekkan menjadi tata kelola dan bidang kuasa yang jelas di antara Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga Menteri Ekonomi. Jadi saya inginlah kalau boleh kita benar-benar melihat segala apa yang Okey. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Saya tertarik apabila Datuk Seri Ketua Pembangkang membangkitkan aspek tata kelola, dan saya nak tanyalah, Ketua Pembangkang ini lama sebagai Menteri Kabinet sebelum ini. Apabila kita menyentuh tentang DE yang dinaikkan had silingnya kepada 15 bilion, menjadikan angka besar keseluruhannya 415 bilion. Dan saya tertariklah untuk perhatian Datuk Seri Ketua Pembangkang. Tempoh hari Yang Berhormat Menteri Ekonomi ada menyebutkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini sangat hebat, integritinya sangat tinggi, maka beliau pegang jawatan Menteri Keuangan. Tak apalah. Dan Menteri Ekonomi menyebutkan di luar Dewan bahawa pada kali ini bidang kuasa tata kelola punca kuasa berkenaan dengan DE tidak lagi di bawah Menteri Keuangan MOF, tetapi diletakkan di bawah Menteri Ekonomi. Sedangkan kita tahu Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Pembangkang, sejak dahulu lagi Kementerian Ekonomi EPU ini terlibat dalam aspek planning, perancangan dan juga strategi pembangunan. Adapun hal ehwal, tata cara, tata kelola keuangan, akta-aktanya, perkelilingnya, wartanya, semuanya menyatakan jelas di bawah bidang kuasa Menteri Keuangan bertanggungjawab keseluruhan OE dan juga DE. Jadi saya nak tanyalah Yang Berhormat Ketua Pembangkang, lama sebagai menteri, kenyataan ini disebut oleh saudara kanda saya lah, saudara Kerry Jamaluddin, menyatakan bahawa kenyataan menteri ini misleading, amat mengelirukan. Dan sahabat saya di luar juga menyatakan bahawa penjawat-penjawat awam ketawa besar apabila Menteri Ekonomi menyatakan bahawa tugas MOF, tugas Menteri Kewangan ini dikecilkan skopnya hanya kepada OE semata-mata. Jadi oleh kerana RMK12 ini menyentuh tentang DE, saya nak tanyalah Yang Berhormat saya sebut Menteri Sokmo ni, mungkin tak lama lagi jadi menteri rasanya Ketua Pembangkang kita ni. Adakah benar kenyataan Menteri Ekonomi tersebut, dan di manakah, tanya Menteri Keuangan, di manakah aktanya
Di manakah dalam wartanya, di manakah dalam perkelilingnya skop Menteri Keuangan MOF ini hanya menjaga OE, tidak lagi menjaga DE, sedangkan kita tahu procurementnya, tendering prosesnya, financingnya, sukuk dan bondnya di bawah yang amat berhormat dan yang berhormat Menteri Keuangan yang amat sibuk jadualnya. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Kalau saya boleh tambah, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, apa yang disebut oleh Bacok tadi asalnya adalah kita lihat bahawa jawapan yang digunakan oleh Menteri Ekonomi untuk menghalalkan Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Keuangan. Jadi nak justify atau dengan izin atau menghalalkan tindakan tersebut, maka dikatakan kononnya seolah-olah DE ini di bawah Kementerian Ekonomi dan OE itu di bawah Kementerian Keuangan. Saya di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi sebelum ini. Itu apa-apa sahaja berkaitan dengan keuangan kita mesti rujuk ke Kementerian Keuangan. Tak ada boleh dibuat keputusan secara terus di Kementerian Ekonomi. Cuma saya nak tambah sedikit di sini ya. Saya nak tambah sedikit di sini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun ada di sini, melihat keadaan ekonomi semasa, melihat cabaran dunia di luar sana. Kita lihat bagaimana ekonomi Malaysia, ekspor kita jatuh, ya, GDP kita pertumbuhan lebih rendah, menyederhana. Ya. Apa yang kita lihat pada waktu ini adalah kita memerlukan seorang Menteri Keuangan yang dapat menumpukan sepenuh masa kepada urusan-urusan pentadbiran Kementerian Keuangan. Dan jika kita lihat dalam sejarah Malaysia, apabila Perdana Menteri turut menjadi Menteri Keuangan, maka akan ada Menteri Keuangan kedua. Yang Berhormat Titi Wangsa di sini pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Yang Berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Datuk Seri Mustafa Muhammad pernah menjadi Menteri Keuangan kedua. Jadi kita lihat itu rekodnya. Bila Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan, maka akan ada sekurang-kurangnya Menteri Keuangan kedua, kerana urusan-urusan di Kementerian Keuangan ini kita tahu merupakan satu urusan yang cukup banyak yang memerlukan tumpuan sepenuhnya. Jadi Ketua Pembangkang, saya rasa mungkin boleh cadangkan pada Perdana Menteri, dah boleh lantiklah Menteri Keuangan kedua atau barilah tanggungjawab sebagai Menteri Keuangan ini kepada orang lain. Dan Perdana Menteri nak pusing mana pun dalam Malaysia ini, nak pusing dunia, nak jumpa pelakon, penyanyi ke apa, boleh buat janji urusan berkaitan keuangan negara dan ekonomi negara diberi tumpuan sepenuhnya. Terima kasih. Datuk Seri Ketua Pembangkang, saya nak tambah cadangan Datuk Putrajaya. Ramai yang layak. Titi Wangsa boleh sembrung senyum je tu kan. Boleh. Saya kira di Sabah ramai, daripada Sarawak ramai. Jadi mengapa tak susah pun lantik saja Menteri Keuangan kedua, kerana hanya Menteri Keuangan yang boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Timbalan menteri seorang dua orang tu tak boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Jadi sebagai CEO, dia kena tanya CEO di sebelah. Nak tanya macam mana kalau dia sendiri adalah CEO dan juga CFO. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. Tuan Ketua, masukkan ucapan mereka tu dalam ucapan sebagai ucapan saya, salah satu ucapan saya. Cuma saya nak tambah, tadi bila kita bangkitkan isu ini, tadi, yang itu sikit je Yang Berhormat. Satu je. Jemput tadi Yang Berhormat panggil Pontian. Saya rasa naikkan pangkat Pontian jadi menteri lah. Ya. Pontian kok bohong. Janganlah. Ya, terlepas pandang Pontian ni yang patutnya dinaikkan jadi menteri. Sebab yang lain-lain dia, kawan-kawan saya dah sebut nama-nama seperti Titi Wangsa boleh jadi Menteri Keuangan kedua. Saya rasa dia nak tu. Caranya boleh kita saya boleh nak satu bukan dua. Tuan Ketua, setuju. Tuan Ketua, masukkan pencelahan Titi Wangsa dalam ucapan saya bahawa Titi Wangsa
mahu untuk jadi Menteri Kewangan 1. Lalu tak faham bahasa sindiran. Saya Itu minta bahasa maaf. sindiran. Saya minta maaf Pontian, jadi saya tarik baliklah cadangan saya kepada Pontian tadi. Tuan Dan Ketua, ataupun Pontian boleh jadi Menteri Kewangan 2 lah. Ya. Titiwangsa nombor 1, Pontian nombor 2. Tuan Dan Ketua, ketika sesi pembentangan bajet 2023 sebelum ini, Yang Berhormat Tambun menyebut bahawa kemiskinan tegar akan dinoktahkan hujung tahun ini. Dan semalam Yang Amat Berhormat Tambun sekali lagi mengulangi keyakinan tersebut. Realitinya dalam dunia, tiada mana-mana negara yang boleh menoktahkan kemiskinan tegar. Hatta negara maju sekalipun. Apa yang mungkin boleh dilakukan ialah mengurangkan kadar kemiskinan. Tetapi saya menghormatilah apa yang dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dan juga keyakinan beliau dalam hal ini. Walaupun dari segi teorinya atau praktikalnya sekalipun, jika diukur jurang pendapatan dan kadar pengangguran yang masih lagi tinggi di negara ini, saya tidak pasti bagaimana formula pengiraan kemiskinan tegar ini hendak dinoktahkan. Ya, Pak Ketua Mahkamah. Mungkin formula tersebut hanya diketahui oleh Menteri Ekonomi. Jadi jika benar, apa salahnya formula berkenaan dikongsikan kepada rakyat dan dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Berhormat Ketua Mahkamah tak lalu. Ada 3 bulan lagi. Soalan saya ialah dalam buku yang dibentangkan ini, muka surat 17, disebut 0% untuk kemiskinan tegar ini pada tahun 2025. Jadi adakah ini percanggahan dari sudut teks yang dibacakan oleh Tambun, ataupun perkara ini jadi saya mohon penjelasanlah daripada Yang Berhormat Larut berkaitan dengan 2 perkara yang berbeza ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kerai. Saya faham bahawa sasaran pada tahun 2025 0%, tapi dia nak mencapai lebih cepat, iaitu pada tahun ini juga mereka ingin capaikan. Baik itu tak apalah, it's a good job, satu perkara yang baik, tapi tak apa, kita tengoklah sama ada ianya boleh capai atau tidak, kita tengok pada tahun ini. Yang Berhormat, saya mengikuti kehendak Perdana Menteri, Menteri Kewangan untuk noktakan kemiskinan sejak pembentangan bajet. Dan semalam 2-3 kali disebut menoktakan kemiskinan tegar menjelang hujung tahun ini. Hujung tahun ini dah tak lama dah, sebulan 2 lagi tinggal. Di kawasan saya ada 1,700 miskin tegar. Ini data IKASI daripada pejabat daerah, 1,702 data IKASI. Dan sepanjang tempoh kerajaan Madani ini mengambil kerajaan, jumlah peruntukan yang turun di kawasan Parlimen Beluran, Yang Berhormat Speaker, lebih kurang 300,000. Tetapi hasrat untuk menoktakan kemiskinan, tidak ada perancangan, tidak ada program ekonomi membantu rakyat, tidak ada program peruntukan untuk menaik taraf infrastruktur asas yang diperlukan oleh penduduk di kawasan saya, yang 1,700 orang itu. Tetapi yang jelas yang turun 300,000 ringgit peruntukan sejak kerajaan ini mengambil alih kerajaan, turun kawasan saya. So saya takut, Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tempoh 1,5 bulan sampai sebelum hujung tahun ini, hasrat Perdana Menteri untuk menoktakan kemiskinan tegar di kawasan saya sebagai contoh tidak akan tercapai.
Bila hujung tahun yang mana satu yang dikehendaki, yang nak disasarkan oleh Perdana Menteri mengutakan kemiskinan. Contoh di kawasan saya yang ada 1,700 miskin tegar, tetapi hanya peruntukan 300,000 turun sejak kerajaan ini mengambil alih tampuk kerajaan. Tidak akan tercapai, Yang Hormat. Jadi hasrat itu retorik dan mungkin akan tercapai harap-harap dalam tempoh 1-2 bulan sebelum hujung tahun ini. Berpuluh juta turun untuk mengangkat mereka keluar daripada miskin tegar. Yang Hormat, Ketua Pembangkang. Terima kasih. Perkara ini telah pun kita bahas masa membahas bajet pada awal tahun ini. Tapi tak apalah, saya minta Menteri Ekonomi yang mempunyai formula ini untuk membentangkannya dalam Dewan Yang Mulia ini. Bagaimana caranya? Pada masa yang sama, saya juga tertarik dengan usaha untuk meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Untuk menjayakan usaha berkenaan, saya rasa yang lebih penting adalah usaha kerajaan untuk membangunkan kepakaran perkhidmatan awam itu sendiri. Jadi, ini akan membolehkan tabir urus yang lebih baik, berkesan dan cekap. Saya mohonlah, kalau boleh kita berikan peluang supaya kita berikan penekanan untuk membantu semua penjawat-penjawat awam atau semua perkhidmatan awam ini diberikan fokus untuk dapat kepakaran yang lebih baik. Karena jika kita boleh lakukan ini, dia boleh membantu negara kerana kita tidak payah lagi bergantung kepada konsultan luar negara. Sektor perkhidmatan awam ini telah pun mempunyai kepakaran yang diperlukan bagi melonjak Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Malah saya yakin pada suatu peringkat kelak, apabila semua segmen kepakaran dalam perkhidmatan awam ini berjaya dibentuk, Malaysia akan menjadi negara sumber konsultan baru sekaligus merancangkan lagi ekonomi negara. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, adakah Yang Berhormat menyatakan bahawa walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan ada menyebut sebelum pembentangan KSP ini nak naikkan tangga gaji penjawat-penjawat awam, dan dalam buku ini ada juga beberapa perkara, beberapa cadangan. Tapi adakah Ketua Pembangkang merasakan bahawa penjawat awam dengan izin is not cheap? Isu mereka bukan isu gaji, isu mereka ialah pengiktirafan kepakaran mereka dan bagaimana kerajaan membangunkan kepakaran mereka melalui beasiswa, program-program latihan dan melihat kerangka keseluruhan pembangunan penjawat awam itu sendiri. Terima kasih. Belakang Kota Baru belakang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya juga berminat untuk mencelah berhubung dengan isu kepakaran dan juga penjawat-penjawat awam kita yang telah berada di satu tahap yang tinggi selaras dengan 66 tahun kita sudah merdeka. Tetapi apa pandangan Ketua Pembangkang apabila berubahnya kerajaan, berlaku pula satu tindakan-tindakan yang kita anggap sebagai tindakan yang amat drastik yang menghukum setengah-setengah penjawat awam. Sedangkan penjawat awam ini mereka adalah non-partisan. They serve for the government of the day. Tidak ada parti. Tapi ada, sebagai contohnya, seorang bekas ketua setiausaha satu kementerian. Apabila berubahnya kerajaan, pegawai tinggi ini yang bertaraf Turus 2, kalau tak silap saya, telah diletakkan sebagai setiausaha kerajaan negeri yang kecil yang hanya bertaraf Jusa B.
Adakah ini menunjukkan suatu tindakan yang bijak sebuah kerajaan yang menghargai kepakaran penjawat awam dalam membangunkan negara? Mohon penjelasan. Sedikit larut pasir putih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ingin mencelah sedikit berkenaan dengan perkhidmatan awam yang berlaku dalam negara kita. Saya tertarik dengan apa yang diketengahkan oleh Ketua Pembangkang. Cuma saya ingin sebut, kalau pengamatan daripada saya, perkhidmatan awam yang berlaku di bawah kerajaan Madani ataupun Madanun ni, saya tengok campur tangan daripada pihak kerajaan yang agak melampau kepada perkhidmatan awam, seperti SPRM dan seumpamanya, yang memberi satu gambaran yang sangat jelas. Kalau dulu kita lihat SPRM bertindak begitu terbuka, dan saya ucap syabas kepada kerajaan sebelum daripada ini yang memberi ruang seluas-luasnya kepada sektor kehakiman, SPRM dan seumpamanya menjalankan tugas dengan teliti, dengan baik. Namun kerajaan yang baru ini saya lihat campur tangan, dan adakah Larut boleh bersetuju, Yang Berhormat Larut boleh bersetuju, campur tangan ini yang menyebabkan sektor ekonomi dalam negara kita pun jadi terumbang-ambing, pelabur-pelabur pun terkesan dengan campur tangan ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, nak tambah sedikit. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, berkaitan dengan perkhidmatan awam ini, saya banyak menerima aduan daripada pegawai-pegawai kerajaan bagaimana pengumuman menteri-menteri ataupun pengumuman Perdana Menteri sendiri tidak dirujuk terlebih dahulu kepada penjawat awam. Jadi ini menyebabkan mereka kadang-kadang berada dalam keadaan serba salah. Ini Perdana Menteri katakan umum sesuatu. Ini apa yang diumumkan? Daripada mana peruntukannya? Ini antara perkara-perkara yang sentiasa dibangkitkan, dan ini menyukarkan mereka. Kerana bila dah diumumkan itu nak kena laksanakan dan nak kena olah bagaimanakah, kat mana nak cari dan nak letak di bawah mana. Ini merupakan satu perkara yang sentiasa disentuh. Ini berbeza, saya ingat sewaktu Paguh menjadi Perdana Menteri dahulu, walaupun dalam keadaan krisis, setiap perkara itu dirujuk kepada penjawat awam satu persatu, dan kita rujuk pada penjawat awam satu persatu. Sebelum kita umum sesuatu, saya di Kementerian Pendidikan sebagai contoh, nak umum sesuatu pastikan semua punca kuasa keuangan dan sebagainya dah selesai baru kita umum. Bukan umum dahulu kemudian pihak penjawat awam di kementerian yang nak kena selesaikan kerana pengumuman telah dibuat. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang tentang hal ini? Tuan Ketua, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa segala apa yang dibangkitkan itu masukkan sebagai ucapan saya. Cuma saya nak menambah. Bila kita sebut tentang soal ini, ada sikit lagi nak tambah. Tak apa, nanti saya jawab dulu. Bila kita nak membangkitkan isu perkhidmatan awam ini, biarlah kita benar-benar ikhlas, jujur. Saya kesian kadang-kadang seorang yang mempunyai kepakaran diletakkan di tempat yang tidak boleh langsung diguna kepakarannya. Ini menjadikan sesuatu yang agak janggal apabila orang luar datang bertanya ke agensi tersebut sebagai contoh. Ia lihat seolah-olah kita tidak mampu untuk membawa negara kita ke mercu kejayaan. Padahal saya nak beritahu contoh. Malaysia ni sebuah perdagangan, sebuah negara perdagangan. A trading nation. Maka maknanya kerajaan perlu memperlihatkan imej yang konsisten dalam menentang rasuah seperti yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya. Konsistensi ini penting bagi meningkatkan kepercayaan pelabur serta pemain-pemain ekonomi antarabangsa terhadap Malaysia. Jadi rasuah ini bukan hanya kita sebut rasuah-rasuah,
Tapi abuse of power juga adalah merupakan sesuatu yang salah menggunakan dalam negara kita. Jadi sebab itu kadang-kadang dia memberikan perasaan yang agak huhal kepada seluruh rakyat. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dalam aspek tata kelola dan rangka kerja institusi serta perundangan berkaitan rasuah. Tiap-tiap kali dia sebut ini bunyinya sedap. Kita semua, wow, hebat. Rakyat kat bawah lagi hebat. Tapi janganlah sampai kita salah guna mengarah padahal kita tidak mempunyai kuasa untuk mengharah pegawai kerajaan untuk melakukan sesuatu. Ini menyebabkan banyak nanti orang pihak luar merasakan bahawa negara kita ini menggunakan undang-undang rimba. Kerana ada undang-undang. Siapa yang sebenarnya yang memegang tampuk perundangan tersebut? Jadi kerajaan seharusnya committed untuk memulihkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa serta mengangkat darjatnya untuk menjadi negara yang bermaruah dan anti rasuah. Alhamdulillah. Cuma biasalah sifat manusia ni. Kadang-kadang kita terlupa tentang apa yang kita cakap. Kita terlupa melihat cermin sendiri. Kita kadang-kadang lupa belah kanan, belah kiri kita. Dan kadang-kadang kita lupa oleh kerana kita hanya nampak di hadapan, tak nampak pun di belakang kita. Sebagai pemimpin, biarkanlah kita bercakap serupa bikin. Kerana disitulah terletaknya nilai keyakinan rakyat kepada kita. Sebagai contoh, bila mana sahaja baru-baru ini timbul kes DNAA. Bila berlaku kes ini, semua orang dah bercakap. Semua orang dah cakap. Sudah ada kes prima facie. Ianya adalah sesuatu yang sepatutnya telah menjadi perkara yang diberikan kepada defense team untuk menentukan di mahkamah. Kerana sudah ada prima facie tentang kes ini. Tapi kita tak terkejutlah kerana pada saya kita telah pun menjangka lebih awal bahawa kes ini akan dilepaskan daripada pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Benarlah kata orang-orang tua. Benarlah kata orang tua-tua. Cikgu mana sanggup tengok anak muridnya dihukum? Lagi-lagi kalau anak muridnya itu sanggup melakukan apa sahaja hatta menggadai prinsip perjuangan dan maruah parti. Kalau dah berlaku sedemikian, mestilah ada timbal balasnya, macam. Jadi tak payahlah nak bangkit-bangkit dalam parlimen ini. Tak payah sebab speaker dah kata cukup-cukuplah tu, kita dah tahu, kita pun malu, tapi nak buat macam mana? Sila. Terima kasih. Perdana Menteri dalam satu function di Kelantan pada 24 bulan Julai dipetik oleh berita online, saya petik daripada berita harian online. Dia dipetik bercakap mengarah siasatan dibuat kepada pemimpin-pemimpin yang dikatakan mencuri harta. Dia cakap, PM cakap, dia arah agensi pala penguatkuasa termasuk SPRM untuk membuat siasatan. Pada 24 Julai yang sama, 24 bulan Julai tahun ini, dia sekali lagi dipetik bahawa beliau telah mengarah SPRM menyiasat menteri kabinet beliau. Perkataan keluar daripada mulut bahawa dia mengarah SPRM, dia mengarah agensi penguatkuasa untuk membuat siasatan. Adakah ini normal dalam sistem pentadbiran negara kita? Perdana Menteri ada kuasa untuk mengarah agensi bagi menyiasat kes-kes di negara kita ini. Apatah lagi kes-kes yang
di kalangan kita di sini. Ini seolah-olah ada selective prosecutions, dan jika diarah SPRM untuk melakukan DNA. Ini yang tanggapan rakyat di luar sana yang Muhammad Ketua Pembangkang. Sebab tu usul macam tu dibuat kerana ada tanggapan bahawa DNA ini adalah arahan Perdana Menteri kepada agensi-agensi penguatkuasa. Seperti yang dipetik ucapan Perdana Menteri Kelantan 24 bulan Julai yang lalu. Ya, Muhammad Larut. Sikit saya tambah. Ya. Ya, Muhammad Larut, kalau kita lihat sepanjang kempen pilihan raya kecil yang lalu, anggota eksekutif seperti Teluk Intan dalam ceramahnya dalam bahasa Mandarin, kita tahu juga ada orang yang terjemahkan, menyalahkan penjawat awam, AG yang telah bersara Tan Sri Idris Harun berkenaan dengan hal ini. Ya, kononnya kuasa mutlak program negara di bawah Fasa Perlembagaan 145/3 itu digunakan wenang-wenangnya untuk menzalimi dan memutuskan kes DNA ini. Jadi yang Muhammad Larut, saya nak tanya kepada Imam Muhammad Larut dan juga kepada menteri yang bertanggungjawab. Berapa banyak kes-kes yang mana program negara tarik semula pertuduhan jenayah Kuala Putih seperti rasuah salah guna kuasa yang mana mahkamah telah putuskan ada kes prima facie dan telah dipanggil perintah membela diri. Sila beri senarai kes-kes ini kepada kami dan rakyat ingin tahu. Adakah ini luar tabi'i yang baru berlaku atau bagaimana? Statistik bilangan jumlah kes yang Muhammad Larut. Terima kasih. Yang Muhammad Larut, saya ada sikit kes yang very klasik. Yang Tua, saya ingin kedua-dua ini dimasukkan dalam ucapan saya. Saya nak jawab apa yang Macang sebut. Saya nak tambah. Sebab itu bila kes ini berlaku, Datuk Colin Lawrence, hakim